Jom tutup pertemuan kita dengan Allahumma faqihna fid din, kerana kita minta semoga Allah beri faqih, beri faham kepada semua kita dalam agama, insya-Allah. Wallahu a'lam bissawab. Masya Allah Ustazah. Sampai hujung dah kita Ustazah. Alhamdulillah pun tamatkan 21 pesanan daripada Imam Syafi'i. Mudah-mudahan ia bukan sekadar cakap-cakap kita pada majlis ilmu pada hari ini, tapi ia cakap-cakap yang boleh kita amalkan dalam kita nak mendengar ilmu, nak menambahkan ilmu untuk kita menambahkan kefahaman kita, insya-Allah kefahaman, dan juga kita amalkan. Apa pun, terima kasih banyak Ustazah. Berbesar hati sangat Ustazah dapat kongsikan pada hari ini. Sampai kita bertemu lagi minggu hadapan, insya-Allah Ustazah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Yati, terima kasih Ikim. Masya Allah. Dan untuk anda rakan pendengar, teruskan kesetiaan bersama kami tentunya hanya di IKIM, Inspirasi Euforia Islami. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Marilah hai teman-teman, dengarkan nasihat dari Imam Syafi'i yang dikasihi. Jadikan pedoman hidup sepanjang zaman, moga diberkati dan diredai. Tuntutlah ilmu sebanyak mungkin, kerana ia menjadikan kita cemerlang dunia dan akhirat. Banyakkan menyebut Allah daripada makhluk, juga hal akhirat daripada dunia. Pilihlah makanan halal, ia menjamin kesihatan sebelum menghadapi ujian. Ujian menunjukkan adanya perhatian Allah, syukur terhadapnya itulah setinggi syukur. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Ziarahlah orang sakit, ia disaksikan oleh malaikat dan dicintai Allah. Marah itu panahan syaitan yang beracun, hindarilah untuk menewaskan syaitan. Kasihani anak yatim, kerana Rasulullah juga tergolong sebagai anak yatim. Baginda akan bersama orang yang menyayangi anak-anak yatim di akhirat. Berbakti kepada ibu bapa tanpa kenal lelah, sebagaimana mereka mengasihani kita. Ia menambah keberkatan umur dan rezeki, dan keampunan atas dosa-dosa. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Banyakkan beramal soleh, ia perisai mukmin dan pelindung dari serangan iblis. Takwa pakaian kebesaran, hiasan muslim, memberi kejayaan dan kemenangan. Iman perlu dibajai dengan 5 perkara, yakin ikhlas mengerjakan amalan sunat, istiqamah bertata susila atau berdisiplin dalam mengerjakan ibadah. Ingat dan zikir kepada Allah dengan sebanyaknya, ia mengobati penyakit jasmani.
خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. Saja. Risaulah bang, anak lelaki kita ni nak sekolah mana tahun depan? Dia minat menghafal Al-Quran. Kalau boleh, naklah cari yang sesuai dengan minat dia tu. Kebetulan, tadi sembang dengan orang surau. Katanya, anak si Bukhari tu dah banyak juzuk dia hafalnya. Ya ke bang? Tak tanya ke kat mana sekolahnya? Dah. Sekolah Mahat Tahfiz Al-Quran wal Qiraat Adin 9. Nombor pun dah ada ni. Cepatlah bang telefon. Nanti takut penuh pula sekolah tu. Ya, sekarang juga saya telefon. Maklumat lanjut hubungi atau WhatsApp 016 500 6490. Kisahnya ada dua orang anak kembar, dua-dua lelaki. Bila nak makan, seorang suka nasi goreng kampung, seorang lagi suka nasi goreng ayam. Bila nak main, seorang suka basikal, seorang lagi suka skuter. Bila nak tidur, seorang suka bantal tinggi, seorang lagi tidur tak pakai bantal. Ayahnya pula ikutkan jelah perangai anak-anak ni sampailah mereka dewasa. Dua-dua pandai berniaga, seorang berniaga offline, seorang lagi berniaga online. Jadi, ayahnya hadiahkan mereka pakej berkembar IKIM. Dua-dua ada iklan radio dan iklan media. Senang, dua-dua dapat harga berpatutan. Jom kembangkan lagi perniagaan anda dengan memasarkan produk dan perkhidmatan anda di platform media sosial dan radio IKIM dengan harga berbaloi. Info lanjut hubungi 017-345-2564 atau 012-686-9236. Tarikh tutup permohonan iklan adalah pada setiap 16 hari bulan pada setiap bulan. IKIM kembali bersama anda dalam Karnival Buku Ilmiah 4.0 Anjuran MAPIM bermula 15 Oktober sehingga 15 November 2021 secara dalam talian. Membawakan buku-buku terhebat IKIM dengan diskaun bermula 20% hingga 60% serta percuma CD terbitan Radio IKIM untuk setiap pembelian buku IKIM. Layari sekarang www.ikimniaga.my atau di Shopee dan Lazada IKIM Niaga. Cari IKIM Jarak Niaga. Hubungi 011-576-9540. Kunjungi segera sementara promosi masih ada. Hiburan mendidik jiwa hanya yang terbaik di Billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa يبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا صدق الله العظيم
اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung denganmu dari kekufuran dan kekafiran. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung denganmu daripada azab kubur. Tiada Tuhan selain Engkau. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. Ikuti perkembangan-perkembangan terkini Radio IKIM di Instagram. Anda boleh type ikim.my dan follow. Jangan lupa untuk pasang notifikasi supaya tidak terlepas cerita terbaru Radio IKIM. IKIM, inspirasi Inforia Islami. Selami ilmu untuk kehidupan kita seharian bersama Nur Hayati Paradi di Aspirasi 10 hingga 1. IKIM, inspirasi Inforia Islami. Inspirasi Inforia Islami tentunya hanya di Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia. Selawat dan salam buat Rasul junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah telah pun sama-sama kita ikuti perkongsian pesan dan wasiat daripada Imam Asy-Syafi'i bersama dengan kita untuk sama-sama kita belajar bila di keadaan musim moden macam ini, dalam keadaan PKP lagi, kita ada norma baru dan belajar pun ada norma baru. Tapi ni masya-Allah belajar juga teknologi juga, tapi adab jangan kita kesampingkan. Dan alhamdulillah telah pun sama-sama dengan Ustazah Muzayana sebentar tadi dalam rancangan Tadabbur ada 21 pesan daripada Imam Asy-Syafi'i. Untuk rakan-rakan pendengar, terima kasih yang telah pun mencatatkan notanya, berkongsi dengan rakan pendengar yang lain juga, tekan butang share tu, masya-Allah ada yang tag nama rakan-rakan. Alhamdulillah, moga-moga menjadi asbab kebaikan untuk rakan-rakan. Baiklah, untuk yang terlepas dengar, anda boleh ikuti siaran ulangannya pada hari Sabtu pukul 11 malam, ataupun anda boleh kembali ke FB IKIM FM ataupun YouTube channel IKIM. Di situ kita ada perkongsian siaran ulangannya. Alhamdulillah. Baiklah, untuk rakan-rakan, teruskan kesetiaan bersama dengan Yati. Selepas ini kita ada rancangan Tadabbur bersama dengan Ustaz Syahri Abdul Rahman. Kita nak mentadabbur surah Al-A'la untuk anda, tentunya hanya di IKIM, inspirasi Inforia Islami. Wahai sahabat semua, kita adalah hamba-Nya. Jadi mari kita berzikir kepada-Nya.
kan tenang hati. Hai sahabat semua, kita adalah hamba-Nya. Jadi mari kita berzikir kepadanya. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman yang bermaksud, patutkah mereka bersikap demikian? Tidak mahu memikirkan, iaitu mentadabbur isi Al-Quran? Kalaulah Al-Quran itu datangnya bukan dari Allah, nescaya mereka akan dapati perselisihan yang banyak di dalamnya. Surah An-Nisa ayat 82. Manusia perlu melakukan tadabbur dengan meneliti dan menghayati isi kandungan Al-Quran secara mendalam agar petunjuk yang diberikan Allah Subhanahu Wa Taala dalam kitab suci Al-Quranul Karim itu dapat memperteguhkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bermula April ini, ikuti rancangan tadabbur bersama penyampai anda Nur Hayati Paradi dan tetamu Ustaz Muhammad Syahri Abdul Rahman. Setiap Jumaat pukul 11 pagi. Teguhkan iman dari suluhan Al-Quran dalam rancangan tadabbur di IKIM Inspirasi Inforia Islami. Selamat dan salam buat Rasul junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah waktu ini kita bersiaran bersama dengan sahabat pendengar menerusi rancangan tadabbur. Dan bersama kita untuk perkongsian kita tak lain tak bukan, kita tetamu tetap kita ada Ustaz Syahri Abdul Rahman di hujung talian. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puan Hayati. Masya-Allah, alhamdulillah. Terima kasih banyak Ustaz kerana sudi sekali lagi bersama dengan rakan pendengar untuk minggu ini. Perkongsian kita akan mentadabbur surah Al-A'la. Jadi mungkin awalan ini Ustaz berikan terlebih dahulu mukadimahnya sebelum kita nak bawakan akronim-akronimnya. Silakan Ustaz. Terima kasih Puan Nur Hayati Paradi, penerbit untuk segmen tadabbur di IKIM. Seluruh para penonton, para tetamu hari Jumaat yang diberkati, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Hari ini Puan Yati dan seluruh para penonton, kita bersama dengan surah yang sangat dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ia merupakan surah yang ke-87,
di dalam Al-Quran, surah Al-A'la. Surah ini saya percaya sebahagian besar daripada kita mampu menghafal. Surah yang berbunyi Sabbihisma Rabbikal A'la dan berakhir dengan Suhufi Ibrahim wa Musa. Ia merupakan surah yang mengandungi 19 ayat sahaja, 72 kalimah dan 291 huruf kalau kita rajin mengira. Dan ia merupakan surah yang Allah Ta'ala letakkan selepas surah At-Tariq, surah At-Tariq dan sebelum surah Al-Ghashiyah. Apa yang penting adalah 5 pengajaran yang boleh diperolehi daripada surah ini. Tuan-tuan puan-puan boleh mendapat banyak pengajaran sebenarnya, tetapi sekurang-kurangnya surah Al-A'la ini akan memberikan kepada anda 5 pengajaran. Ya, Al-A'la itu sendiri merupakan satu daripada nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang indah. Daripada 99 nama-nama Allah yang indah. Jadi yang pertama sekali kita akan mendapati surah ini merupakan bacaannya menjadi amalan Nabi sallallahu alaihi wasallam pada setiap hari Jumaat. Bacaan surah ini memang menjadi amalan amalan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam pada setiap hari Jumaat. Macam hari ini dalam solat Jumaat yang dikerjakan sebentar lagi, imam sunat untuk membaca suratul A'la dalam rakaat pertama dan suratul Ghashiyah rakaat kedua. Daripada Samurah bin Jundub radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqra'u fi salatil jumu'ati sabbihisma rabbikal a'la wa hal ataka hadithul ghashiyah. Jadi hadis ini berstatus sahih di mana Nabi akan memimpin kaum muslimin untuk membaca 2 surah ini. Dengan rakaat pertama Nabi akan membaca suratul A'la. Persoalannya, kenapa agaknya Nabi memilih untuk melazimi suratul A'la pada hari Jumaat? Kerana hari Jumaat Allah Ta'ala perintahkan kaum muslimin untuk menyucikan hati mereka. Wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah. Sucikan hati dengan mengingat ayat-ayat Allah. Jadi peruntukkan lebih banyak masa membaca suratul Kahfi contohnya, membaca Yasin contohnya, di mana kita lebih memperbanyakkan agenda kerohanian pada Jumaat walaupun bekerja. Tetapi pastikan bila menghampiri solat Jumaat jam 12 dengan SOP kita kena beratur panjang dah. Hikmahnya adalah supaya tidak terlepas Jumaat, kena beratur, kena bergerak lebih awal. Jadi sepanjang proses kita bergerak lebih awal, sepanjang kita beratur walk in itu, ia adalah peluang untuk kita mengingat Allah sebanyak-banyaknya. Sebab apa? Suratul A'la memang berbicara tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala punya sifat yang maha tinggi. Tinggi kat sini bukan kedudukan, tetapi tinggi di sini bermaksud tidak ada makhluk pernah sampai lalu melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Boleh menggambarkan kepada manusia yang lain. Maha suci Allah daripada digambarkan. Maha suci Allah daripada dijelmakan dalam bentuk fizikal, ataupun seperti dilukis-lukis, ataupun diumpamakan, ditashbihkan, ditamthilkan dengan mana-mana rupa, dengan mana-mana sosok tubuh. Maha suci Allah, maha tinggi. Maksud kita, tidak ada sebarang makhluk boleh dakwa mereka tahu Allah bagaimana. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu walaupun ada nama yang mungkin sama dengan manusia, sebagai contoh Puan Yati, Allah menyebut namanya Al-Alim, Al-Basir, As-Sami'. Tetapi kadang Allah memuji makhluk dengan sifat yang juga ada pada Allah. Seperti Allah menyebut Nabi Yusuf sebagai alim, wa fawqa kulli dhi ilmin alim.
lebih tahu daripada Nabi Yaqub adalah Nabi Yusuf alaihi salam. Rasulullah sendiri dalam surah At-Taubah pernah disebut sebagai Rauf Rahim. Bukankah itu nama Allah? Tiba-tiba Allah mengumumkan juga kualiti ada pada makhluk, tetapi ia tetap tidak sama. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Allah tak sama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah tak sama dengan Nabi Yusuf alaihi salam. Allah itu bahkan pencipta Nabi Yusuf. Allah pencipta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu kita kata bagaimana? Contoh, Allah Maha mengetahui, kita ada Maha kat situ. Al-Alim. Tetapi Nabi Yaqub alim. Sebab apa? Sebab alim Nabi Yaqub tidak dengan Allah Ta'ala. Nabi Yusuf, Nabi Yaqub, mereka pernah didahului kejahilan. Zaman bayi, zaman kanak-kanak tak tahu apa-apa. Allahu akhrajakum butuni ummahatkum la ta'lamun syai'a. Kita masih lahir daripada perut ibu kita. Kita tak tahu apa-apa. Macam itulah Nabi-Nabi. Tetapi Allah, adakah Allah ada permulaan? Adakah Allah ada kelahiran? Walam yakul lam yalid walam yulad. Allah tidak didahului oleh kejahilan, dan pengetahuan Allah tidak terbatas, sedangkan pengetahuan Nabi Yusuf terbatas. Ya, Nabi Yusuf tak tahu apa yang berlaku kepada ayahnya di Palestin semasa beliau berada di Mesir. Jadi tetap jauh beza, walaupun ada makhluk mempunyai gelaran ataupun nama sifat yang kelihatan sama dengan nama Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, huruf L adalah luaskan kefahamanmu mengenai tasbih. Ya, tuan-tuan, kita selalu kata saya bertasbih. Saya bertasbih. Tetapi adakah tasbih itu hanya pada lidahmu atau sampai meresap ke dalam hatimu? Okey. Penting untuk kita tahu kalimah pertama dalam surah ini iaitulah sabbihisma rabbikal a'la, yang terbentuk daripada kalimah sin ba ha, sabaha. Jadi kalau kita pandai berenang, Ustaz Muhammad Al-Amin mungkin pernah mengajar kita berenang contohnya. Jadi kemahiran berenang itu namanya sibahah. Sibahah, sabaha juga. Dalam surah Yasin kita baca semalam barangkali. Wa kullu fi falakin yasbahun. Yasbahun. Iaitulah berlakunya proses berjalan di atas orbit. Jadi sebenarnya sabaha ini apa? Sabaha ini artinya kekal berada di tempat yang tinggi, tidak tenggelam jatuh ke bawah. Kekal berada di posisi yang tinggi, itu kan berenang. Itu kan sifat orang berenang, dia kekal di atas permukaan lautan dan dia tidak boleh tenggelam, nanti lemas di dasar lautan. Maka Allah memilih kalimah nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Allah memilih kalimah tasbih untuk menunjukkan Allah Ta'ala ni, kita kena selalu letakkan Allah, sifatnya yang maha sempurna, pada ketinggian. Apa-apa berlaku dalam hidup kita, jangan rendahkan cara kita menyifatkan Tuhan kita. Jangan sekali-kali memandang rendah. Jangan sekali-kali beranggapan Allah Subhanahu Wa Ta'ala barangkali terlepas pandang. Ingat tidak ada istilah terlepas pandang dalam rencana Allah. Kita mendapati Puan Yati, Allah Ta'ala akan perintahkan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam agar bertasbih. Termasuk dalam ayat pertama surah ini, setiap ayat yang mention tasbih, konteks ayat itu adalah musuh yang sangat bermaharaja lela, orang kafir yang sangat kuat. Lalu Nabi diperintahkan tasbih. Kenapa agaknya? Maksudnya jangan kamu terdetik, jangan kamu terlintas, Allah meninggalkan kamu. Jangan kamu sangka rencana Allah ada kekurangan. Allah tak review kerencananya sampai orang kafir bermaharaja lela. Tasbih bukan hanya di lidah. Tasbih adalah pemikiran yang melihat rencana Allah sentiasa sempurna. Sentiasa sempurna. Sabaha, kekalkan Allah di tempat yang tinggi.
Kerana mustahil, sifat mustahil bagi Allah adalah terlepas pandang, ya, ataupun tidak matang dalam keputusan, naudzubillah, ayadan billah. Itu sifat keputusan organisasi kita. Itu sifat keputusan mesyuarat kita. Itu sifat keputusan saya sebagai seorang ayah, sebagai seorang anak, seorang suami. Kadang kita membuat keputusan, ada benda kita terlepas pandang. Orang kata tidak consider all factors, CAF ini. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala, apabila Allah mentakdirkan, ya, contoh ketika surah Al-A'la diturunkan, surah ini turun di awal-awal Makkiyah. Nabi berada dalam kemuncak tekanan, ya, orang-orang kafir bermaharaja lela, bahkan ada konspirasi untuk bunuh Nabi. Maka Nabi diingatkan untuk kekalkan Allah, sifat Allah dengan maha sempurna. Jangan terlintas, jangan terdetik. Allah tak tengok ke keadaan kaum muslimin? Betapa lemahnya kaum muslimin, betapa kerdilnya jumlah kita. Allah tak pandang ke kalangan kita ada yang kena belasah? Adakah Allah tidak simpati kepada kita, kalangan kita ada yang mati terbunuh? Di manakah Allah? Jangan berkata begitu. Lalu tasbih adalah pemikiran positif kepada rencana Allah. Tasbihkan fikiranmu selepas lidahmu melafazkan. Sebab itulah, ya, kita akan mendapati Nabi Yunus. Nabi Yunus, ya, kita pernah bicara di segmen Ibrah dulu, dahulu kala, ya. Nabi Yunus, apa lafaznya ketika dalam perut ikan, Puan Yati kan? La ilaha illa ant. Tak cukup dengan tahlil. Tak cukup dengan hanya membesarkan Allah. Dia tasbihkan fikirannya walaupun dalam perut yang gelap gelita, sakit, ya, berdepan dengan kematian pada bila-bila masa. Tetapi subhanaka, subhanak, ia menunjukkan Nabi Yunus optimis. Allah ada rencana, Allah ada rencana, Allah ada rencana. Tasbih, tinggikan Allah. Subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Apa yang berlaku adalah kerana aku yang melakukan kezaliman. Bukan Allah yang zalim, tidak meletakkan sesuatu pada tempatnya. Jadi Nabi Yunus pun dikeluarkan daripada perut ikan nun kerana tasbih tersebut. Subhanallah. Jadi jangan main-main dengan kuasa tasbih. Kekuatan tasbih bila ia tidak sekadar di lidah. Allah salli ala Muhammad. Yang ketiga, Nabi telah menjadikan ayat pertama surah ini amalinya dalam solat dan dalam kehidupan. Al-Quran ni kadang kita baca. Tetapi kita kena tanya satu soalan. Ada tak Al-Quran yang kita baca ni kita jadikan bacaan dalam solat dan bacaan dalam kehidupan kita? Sebagai contoh, bila kita baca ayat 86 surah Yusuf, kita baca innama ashku bathi wa huzni ila Allah. Aku hanya saja kepada Allah aku mengadu derita jiwa batinku kerana kehilangan Yusuf. Ada orang baca je ayat ni, tetapi Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, Uthman bin Affan radhiyallahu anhu, generasi para sahabat ini, mereka menjadikan surah Yusuf sebagai bacaan dalam salat. Jadi kita macam mana? Ingat, jangan lupa, bila kita baca Quran, kemudian kita faham, kemudian kita cuba hafal dan baca dalam salat, kesan dia luar biasa dan susah nak digambarkan dengan perkataan bagaimana Quran memberikan jawapan kepada masalah dalam kehidupan. Ya, Puan Yati mungkin ada pengalaman, ya, bagaimana ayat-ayat Al-Quran yang kita pindahkan daripada daerah pembacaan kepada daerah penghayatan dalam ataupun menerusi salat. Sebab tu Nabi SAW bersabda, ya, apabila kalian membaca ayat 1, Sabbihisma rabbikal a'la, Nabi bersabda, ij'aluha fi sujudikum. Ij'aluha fi sujudikum. Jadikanlah ayat itu sebagai bacaan dalam solat ketika sujud. Lalu apa kita baca dalam sujud? Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih.
Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Dan perhatikan, kepala fikiran kita berada lebih rendah daripada punggung kita. Menunjukkan akal kita tidak terpakai ketika berlaku musibah dan keburukan. Susah nak berfikir di mana hikmah kerana tidak kelihatan depan mata sebarang kebaikan daripada musibah yang terjadi. Maka kita menunduk, merendah diri rapat ke tanah. Kita serah pada Tuhan. Kerana dalam hal ini Musa tidak tahu apa sebenarnya Nabi Khadir sedang buat. Khadir nak didik Musa, sujudkan fikiranmu. Kamu tak tahu kenapa aku pecahkan perahu ni. Kita kan baca surah tu hari ni. Kenapa Khadir membunuh kanak-kanak tersebut? Kenapa dibetulkan rumah di hentian yang ketiga? So kadang kamu tak boleh nak brain benda tu. Lalu kamu tak puas hati bila kamu rasa tak kena dengan logik kamu. Tetapi kita kadang kena bertenang. Ya, semasa sujud kita diajar untuk menyerahkan rencana ini kepada Allah. Hanya Allah saja yang tahu di sebalik keburukan ini di mana kebaikannya. Saya tak tahulah. Memang kita hamba, kita memang takkan tahu. Ya. Jadi Nabi menyuruh kita untuk sentiasa membaca ayat pertama surah Al-A'la semasa kita sujud. Satu perkara penting kita kena ingat, Nabi SAW apabila menghadapi sesuatu musibah atau masalah, Nabi akan menunaikan solat, Puan Yati. Nabi akan menunaikan solat. Dalam satu hadis yang sahih dalam rekod Al-Imam Abi Dawud, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam, daripada Huzaifah Al-Yaman, Nabi telah didapati idza hazabahu amrun shalla. Idza hazabahu amrun shalla. Allahu akbar. Nabi bila ada masalah yang menyebabkan kebimbangan, keresahan, Nabi menunaikan salat. Subhanallah. Nabi tak tunggu ya solat fardu semata-mata. Ada masalah saja Nabi solat. Sebab tu dulu-dulu solat 50 waktu. Dulu-dulu tu maksud saya Isra' Mi'raj je lah. Isra' Mi'raj. Betapa Allah Ta'ala nak ajar manusia ni, iyyaka nasta'in. Ada masalah mengadu pada Allah. Ada masalah mengadu pada Allah. Tetapi terima kasih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ringankan beban kita daripada 50 menjadi 5. Tapi still Allah Ta'ala nak ajar manusia mudah lalai, lupa nak mengadu pada Tuhan. Tengok Rasul mereka. Ada masalah mengadu pada Tuhan. Iyyaka nasta'in, mengadu pada Tuhan. Jadi sudah pasti ketika musibah terjadi, Nabi akan solat dan dalam solat ada sujud. Dan kekuatan Nabi adalah tasbih, iaitulah ayat yang pertama itu sendiri. Ya. Jadi jangan lupa apa saya terangkan tadi, apa maksud tasbih itu yang menyebabkan Nabi sentiasa meraih kekuatan. Yang keempat, ya, yang keseterusnya adalah kita akan mendapati dalam surah ini adanya legasi Nabi Ibrahim dan Nabi Musa alaihi salam. Perhatikan ayat terakhir surah ini. Inna hadha lafi suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Sesungguhnya ini terdapat di dalam kitab-kitab terdahulu. Apa dia? Apa yang terdapat dalam kitab-kitab terdahulu? Dalam suhuf terdahulu. Iaitulah cerita tentang hari pembalasan. Iaitulah membuat pilihan antara syurga dan neraka. Ya. Sayadzakkaru man yakhsha wa yatajannabuha al-ashqa alladhi yasla an-nar al-kubra. Ada cerita pasal neraka yang sangat menggerukan. Ya. Ada cerita tentang orang yang terlepas daripada neraka. Iaitulah orang-orang yang mengingati Allah kemudian menunaikan salat. Wa dzakara asma rabbih fa shalla. Jadi cerita hari pembalasan ni, syurga neraka dan bagaimana untuk ke syurga, bagaimana untuk ke neraka, ia bukan hanya terdapat di dalam Al-Quran. Inna hadha
lafi suhufil ula. Inilah juga yang diperjuangkan dalam suhuf umat-umat terdahulu, rasul-rasul terdahulu yang diketuai oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Musa. Jadi Nabi Ibrahim, Nabi Musa dan Rasulullah. Nabi Ibrahim, Nabi Musa dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membawa risalah yang sama. Apa yang menarik adalah surah ni turun ketika di puncak tekanan. Perjuangan Nabi di Mekah menghadapi tekanan yang agak berat kerana konspirasi bunuh sudah ada. Ini berdasarkan surah sebelumnya, surah At-Tariq, yang kita akan bicarakan pada minggu hadapan. Dalam surah At-Tariq itu adanya konspirasi rahsia. Yauma tubla sarair, rahsia kamu. Innahum yakiduna kaidan, ada mesyuarat rahsia nak bunuh Nabi. Tiba-tiba ketika Nabi boleh tertekan, Allah Ta'ala bagi tahu, engkau akan sempurnakan perjuangan Ibrahim dan Musa. Bayangkan, ketika menghadapi tekanan, pembantaian, pukulan, boikot ekonomi, orang tak suka maki kita, tiba-tiba Allah Ta'ala turunkan suratul Ala dengan memberitahu, apa yang kau perjuangkan sama dengan apa yang Ibrahim dan Musa perjuangkan. Maka kesudahanmu akan sama dengan kesudahan Ibrahim dan kesudahan Musa alaihissalam. Apa dia? Ibrahim mempunyai zuriat para anbiya, generasi yang begitu ramai, daripada keturunan Nabi Ishaq, Nabi Yaqub, Bani Israel. Musa pula, walaupun tidak berjaya untuk memenangi Palestin, tetapi melahirkan Yusha' bin Nun, melahirkan generasi yang menawan, yang membawa kemenangan Islam. Pendek kata, ayat terakhir itu nak mention kepada Rasulullah, engkau akan mempunyai ramai anak murid. Engkau akan mempunyai ramai pewaris generasi pejuang-pejuang. Walaupun engkau akan tiada. Dan engkau, wahai Rasulullah, bukan setakat akan ada followers, anak murid yang beriman, pejuang-pejuang yang bernama para sahabat. Bahkan, engkau akan menang Ibrahim dan Musa. Suhufi Ibrahim wa Musa. Di muka bumi yang ada Nabi Ibrahim dan di muka bumi yang ada Nabi Musa. Maksudnya apa? Di muka bumi ada tinggalan Nabi Ibrahim, iaitulah maqam Ibrahim, iaitulah Baitullah Al-Haram, iaitulah Sa'i, isteri Nabi Ibrahim. Jadi engkau akan menang ke atas Makkah. Suhufi Ibrahim memberikan isyarat Nabi, engkau akan menang satu hari nanti ke atas bumi Nabi Ibrahim, Makkah, dan bumi yang ada pengikut-pengikut ajaran Taurat yang diturunkan kepada Musa, Suhufi Ibrahim wa Musa. Iaitulah di mana? Di muka bumi mana di tanah Arab yang ada pengikut-pengikut ajaran Taurat? Di manakah ada Ahlul Kitab? Di Yathrib, di Madinah. Jadi 3 kalimah yang menunjukkan vision besar Allah Ta'ala beri kepada Rasulullah. Engkau tak akan mati walaupun mereka merencana untuk engkau mati. Bahkan engkau akan sempurnakan Islam daripada Madinah ke Mekah. Engkau akan membawa legasi, generasi dan Islam ke serata dunia daripada para sahabat yang lahir daripada 2 tanah suci ini, insya-Allah. Akhir sekali Puan Yati, ya, rakan-rakan semua, menarik ya, surah Al-A'la merupakan surah yang terakhir daripada 7 surah Al-Musabbihat. Untuk makluman, dalam Al-Quran ada 7 surah bermula dengan tasbih. Yang pertama sekali surah yang ke-17, Suratul Isra, Subhanalladzi asra. Kemudian surah 57, surah Besi, Suratul Hadid. Kemudian surah 59, Suratul Hasyr, Sabbaha lillah. Kemudian surah 61, surah As-Saff, ya. Kemudian suratul Jumu'ah, surah 62, Yusabbihu lillah. Surah At-Taghabun, surah 64. Jadi ada 6 surah sebelum Al-A'la, lalu ditutup dengan surah yang ke-7 Al-A'la. Ringkas daripada saya, kajian para ulama mendapati
kesemua surah yang bermula dengan tasbih memberikan jalan ke arah membebaskan Palestin. Kerana Palestin surahnya ada di dalam surah Al-Isra. Nabi mendarat pada malam tersebut. Bila Nabi mendarat di Masjid Al-Aqsa, Allah turunkan surah yang bermula dengan Subhana. Dan surah yang terakhir adalah Sabbih isma rabbikal a'la. Maksudnya apa? Satu hari nanti, bila kamu menang ke atas Masjid Al-Aqsa, idza jaa nasrullah, bila datang kemenangan, wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, bila manusia memeluk Islam ramai-ramai, fasabbih, maka jangan lupakan Tuhanmu. Bila menang ke atas Masjid Al-Aqsa, jangan lupa Tuhanmu. Sujud sebagaimana Rasulullah membanyakkan sujud apabila berlaku pembukaan Makkah, Masjidil Haram. InsyaAllah di tangan kita lah tugas untuk melebarkan kemenangan daripada Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa alladhi barakna haulah. Jadi surah-surah tasbih ni tuan-tuan, surah yang menceritakan tentang kemenangan Islam ke atas Zionis. Jadi baca elok-elok, khususnya surah yang terakhir, suratul A'la, kerana di dalamnya ada petunjuk, ada pedoman. Sebagai contoh, Allah sebut sanuqri'uka fala tansa. Sanuqri'uka fala tansa. Kami akan bacakan Quran kepada kamu. Dan dengan Al-Quran fadzakkir, sebarkan peringatan daripada Quran. Quran Allah sangat menekankan dakwah dengan Quran, kerana dengan Al-Quran umat akan jadi kuat. Dan bila umat jadi kuat, insya-Allah segala bentuk kebatilan dan musuh-musuh Islam Allah Ta'ala akan uruskan. Alhamdulillah. Itulah serba sedikit 5 faedah ataupun pengajaran daripada surah Al-A'la. Terima kasih Puan Yati. Barakallahu fikum. Masya Allah, Masya Allah. Selalunya kita akan dengar mengingati Allah di mana juga zikir-zikir. Tapi kita, Ustaz kongsikan kita hari ini tentang tasbihkan fikiran. Masya Allah. Terima kasih banyak Ustaz memperkenalkan perkataan tersebut supaya kita sama-sama kenal Allah yang maha sempurna, yang maha tinggi tadi. Dan kalau makhluk lain pun bertasbih dengan cara mereka, kita manusia apatah lagi kan Ustaz, malunya lah kalau tak boleh nak bertasbih pada Allah SWT. Ustaz, kita sampai ke hujung. Sedikit pesan Ustaz untuk rakan-rakan pendengar kita sebagai penutup. Silakan Ustaz. Bacalah surah Al-A'la, kerana di dalam surah ini adanya petunjuk kepada mengesakan Allah, memuji Allah, menyucikan Allah, membesarkan Allah, memuliakan Allah dalam arti kata yang sebenar. Kadang kita sebut subhanallah, subhanallah, tapi kita tak faham apa maksud subhana. Maka baca ayat 2 sampai ayat 19, kita akan tahu apa makna Al-A'la yang maha tinggi, yang makhluk takkan capai ke martabat dan darjat ketuhanan. Allah Ta'ala itu esa, tidak ada Tuhan selain daripada dia. Kita semua hanya makhluk dia sahaja. Maka capai kekuatan rohani, bina kekuatan rohani, menerusi memahami suratul A'la, insya-Allah. Terima kasih kepada semua. InsyaAllah. Terima kasih banyak Ustaz. Bila surah Al-Ghasyiyah dia tentang kiamat, bila surah Al-A'la dia kita bersedia akan bertemu dengan Allah SWT. Terima kasih banyak. Bertemu lagi minggu hadapan Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan untuk anda rakan mendengar, teruskan kesetiaan bersama kami tentunya hanya di IKIM, Inspirasi Inforia Islam. وهذا مطلبي يا رسول الله يا نبي لك الشفاعة وهذا مطلبي خير
الشفاعة وهذا مطلبي يا رسول الله يا نبي لك الشفاعة وهذا مطلبي. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. setiap insan syafaatkanlah kami ya khairal anam. Engkau harapan setiap insan syafaatkanlah kami ya khairal anam. Kekasih hatiku syafaatkan kami kekasih hatiku syafaatkan kami ya Rasulullah ya Nabi. Melaka 89.5. Amalan bersedekah tidak terikat kepada umur, tidak juga kepada agama dan bangsa. Bersedekahlah dengan sedekah yang terbaik, khususnya buat saudara-saudara kita yang berada di Syria dan Yaman, yang kini amat memerlukan bantuan kita. Ayo zahirkan kebersamaan kita dalam kempen bantuan kecemasan Syria dan Yaman, anjuran Aman Palestin, sebagai satu cara memperkukuh tali persaudaraan. Layari www.jommenyumbang.com untuk pertanyaan lanjut. Bangkit berjuang bersama. Kisahnya ada dua orang anak kembar, dua-dua lelaki. Bila nak makan, seorang suka nasi goreng kampung, seorang lagi suka nasi goreng ayam. Bila nak main, seorang suka basikal, seorang lagi suka skuter. Bila nak tidur, seorang suka bantal tinggi, seorang lagi tidur tak pakai bantal. Ayahnya pula ikutkan jelah perangai anak-anak ni sampailah mereka dewasa. Dua-dua pandai berniaga, seorang berniaga offline, seorang lagi berniaga online. Jadi, ayahnya hadiahkan mereka pakej berkembar IKIM. Dua-dua ada iklan radio dan iklan media. Senang, dua-dua dapat harga berpatutan. Jom kembangkan lagi perniagaan anda dengan memasarkan produk dan perkhidmatan anda di platform media sosial dan radio IKIM dengan harga berbaloi. Info lanjut hubungi 017-345-2564 atau 012-686-9236. Tarikh tutup permohonan iklan adalah pada setiap 16 hari bulan pada setiap bulan. IKIM kembali bersama anda dalam Karnival Buku Ilmiah 4.0 Anjuran MAPIM bermula 15 Oktober sehingga 15 November 2021 secara dalam talian. Membawakan buku-buku terhebat IKIM dengan diskaun bermula 20% hingga 60% serta percuma CD terbitan Radio IKIM untuk setiap pembelian buku IKIM. Layari sekarang www.ikimniaga.my atau di Shopee dan Lazada IKIM Niaga. Cari IKIM Jarak Niaga. Hubungi 011-576-9540. Kunjungi segera sementara promosi masih ada. Wadah ilmu sepanjang hari. Berkongsi santapan sanubari. Pastinya hanya di IKIM. Inspirasi Inforia Islami. Terima
kasih diucapkan kepada anda yang membenarkan IKIM bersiaran selama 20 tahun di Malaysia, Singapura, Brunei dan seluruh dunia secara atas talian. Teruskan mendengar IKIM, inspirasi Inforia Islami. Dengarkan ilmu-ilmu yang bermanfaat bersama Nur Hayati Paradi di Aspirasi 101. IKIM, inspirasi Inforia Islami. Radio IKIM 20 tahun inspirasi Inforia Islami. Alhamdulillah, sama-sama kita telah pun mentadabbur surah Al-A'la sebentar tadi. Moga-moga bukan sekadar akronim itu memudahkan, tapi juga ianya memudahkan lagi untuk kita sama-sama menghayati dan mengamalkan apa yang telah pun dikongsikan oleh Ustaz Syahri Abdul Rahman sebentar tadi menerusi rancangan tadabbur. Bagi yang terlepas dengar, anda boleh ikuti perkongsiannya di FB IKIM FM, YouTube channel IKIM. Di situ ada videonya, dan juga kita ada siaran ulangan pada hari Ahad pukul 6.30 pagi, dan juga satu lagi bonus untuk rakan pendengar menerusi rancangan tadabbur juga anda boleh ikuti secara perkongsiannya, audionya di podcast IKIM, insya-Allah. Baiklah, untuk rakan-rakan kita teruskan lagi perkongsian. Kejap lagi kita ada berita IKIM jam 12.30 hari. Sejurus selepas berita kita ada rancangan Sains dan Islam bersama dengan tetamu kita yang menggantikan Dr. Syekh Saifuddin Syekh Muhammad Saleh yang tak apa nak sihat. Kita doakan Dr. Syekh cepat sembuh, insya-Allah. Tapi kita akan bersama dengan perkongsian daripada Encik Nur Syahiwan Ismail untuk berkongsi dengan rakan pendengar dan bukan pengasas daripada Suncorp Sdn Berhad, yang mana kita nak belajar. Bila kata sebelum ni kita belajar tentang cahaya kan, kali ni kita nak bawakan bila kata cahaya dia bertukar menjadi tenaga. Macam mana kaedahnya, kejap lagi kita akan bersama dengan anda untuk perkongsiannya di FB IKIM FM, YouTube channel IKIM dan juga di Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia. Jom teruskan bersama Yati, tentunya hanya di IKIM, inspirasi Inforia Islami. Masa yang kita lalui perlu dihargai, jangan ia dibaziri. Hidup yang kita kecapi kurniaan ilahi, perlu ia disyukuri. Kadang-kadang kita tak menduga ujian berlaku tiap masa. Kuat kena usaha, jangan mudah putus asa, berserah padanya. Mereka pastikan berjaya, mengharunginya dengan penuh keyakinan. Demi masa yang kita lalui perlu dihargai, jangan ia dibaziri. Hidup yang kita kecapi kurniaan ilahi, perlu ia disyukuri. Kadang-kadang kita tak menduga ujian berlaku tiap masa. Kuat kadar usaha, jangan mudah putus asa, berserah padanya.
Hiburan mendidik jiwa hanya yang terbaik di IKIM. Inspirasi Inforia Islami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bersama saya Ahmad Nazari Muhammad Yusof dalam berita IKIM. Pemberian vaksin COVID-19 keluaran Pfizer-BioNTech kepada kanak-kanak berumur di bawah 12 tahun akan bermula pada tahun 2022. Kementerian Kesihatan Malaysia KKM memaklumkan bahawa buat masa ini hanya vaksin tersebut yang tersedia bagi kegunaan kanak-kanak di bawah umur 12 tahun dan sedang menunggu kelulusan regulatori daripada Kesatuan Eropah dan Amerika Syarikat. Menurut kementerian itu, dalam jawapan bertulis yang disiarkan di laman sesawang Parlimen, pihak kerajaan kini dalam proses memperolehi vaksin Pfizer-BioNTech untuk kegunaan imunisasi bagi golongan berkenaan, memandangkan formulasi yang digunakan berbeza daripada populasi dewasa tertakluk kepada kelulusan MPRA dan pihak berkuasa kawalan dadah PBKD. Jumlah mangsa banjir di negeri Kedah menurun kepada 247 orang daripada 65 keluarga pada pagi tadi berbanding 256 orang daripada 68 keluarga pada malam tadi. Ketua Bahagian Sekretariat Jawatankuasa Pengurusan Bencana Angkatan Pertahanan Awam Malaysia APM Kedah, Muhammad Muaz Muhammad Yusof berkata 4 pusat pembinaan sementara PPS masih aktif di daerah Pendang dan Kubang Pasu. Di Pendang, sejumlah 100 orang daripada 24 keluarga ditempatkan di Dewan Rakan Sukan Tanah Merah, manakala 51 orang daripada 17 keluarga berada di Dewan Cenderawasih. Sementara itu, di Kubang Pasu pula 75 orang daripada 20 keluarga ditempatkan di Sekolah Kebangsaan SK Kampung Tradisi Lembah Keriang, manakala 21 orang daripada 4 keluarga ditempatkan di SK Malau. Lembaga Tabung Haji TH menyerahkan zakat perniagaan berjumlah lebih 2.1 juta ringgit bagi tahun kewangan berakhir 2020 kepada Majlis Ugama Islam Sabah MUIS. Pengarah Tabung Haji Wilayah Sabah dan Sarawak Datin Nurul Laila Said menyerahkan pembayaran zakat tersebut kepada Timbalan Pengerusi MUIS Malai Ali Malai Ahmad disaksikan oleh Ketua Menteri Sabah Datuk Haji J. Nur pada satu majlis ringkas yang berlangsung di Menara Kinabalu di Kota Kinabalu, Sabah. Turut hadir Menteri Tugas-Tugas Khas Datuk Muhammad Arifin Muhammad Arif dan Setiausaha Kerajaan Negeri Datuk Safa Untung. Sementara itu, Datin Nurul Laila dalam satu kenyataan menjelaskan bahawa bayaran zakat untuk Sabah itu mencatatkan peningkatan berbanding tahun 2019 yang berjumlah 1.77 juta ringgit. Program imunisasi COVID-19 kebangsaan. Sebanyak 2,472,098 individu atau 78.5% populasi remaja berusia 12 hingga 17 tahun di Malaysia sudah menerima vaksin COVID-19 lengkap setakat pada pukul 11.59 malam tadi. Menurut data Kementerian Kesihatan Malaysia, iaitu menerusi laman COVID Now, sejumlah 22,258,551 orang dewasa atau 95.1% populasi dewasa lengkap divaksin, 1,031,946 atau 4.4% masih tidak divaksin, manakala seramai 22,843,780 menerima sekurang-kurangnya satu dos vaksin. Secara keseluruhannya, seramai 24,730,649 atau 75.7% populasi Malaysia sudah menerima vaksin COVID-19 yang lengkap. Teruskan kesetiaan anda bersama IKIM Inspirasi Inforia Islami. Kembali selepas ini untuk laporan luar negara. Penyampai berkaliber. Assalamualaikum junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pengisian bermutu. Inspirasi Inforia Islami. Semuanya di IKIM.